Terima kasih Dilala di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. D. Kamarudin Dimudin dilantik sebagai Naib Chancellor UMS ke-5 berkuat kuasa 18 Jun ini. Beliau bakal menggantikan Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah yang akan tamat penggal pada 17 Jun. Pelantikan ini sekaligus menjadikan Profesor Dr. D. Kamarudin sebagai anak kelahiran Sabah yang ketiga memegang jawatan tertinggi universiti tersebut selepas Profesor Datuk Dr. Harun dan Profesor Datuk Seri Panglima Dr. Kamaruzzaman Ampun. Profesor Dr. D. Kamarudin, 49 tahun, anak kelahiran Kota Belud, mempunyai kepakaran dalam bidang anestesiologi dan pernah menyandang jawatan sebagai Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan sebelum dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor UMS pada April 2015. Sebelum menyertai UMS, beliau pernah berkhidmat di Hospital Queen Elizabeth selama 12 tahun dan merupakan pakar bius anak Sabah yang pertama. Pelantikan beliau diumumkan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam satu kenyataan rasmi semalam. Langkah kerajaan untuk mencari dana demi pembangunan negara perlu disokong oleh rakyat dan bukannya memberi pelbagai tanggapan negatif sehingga menjejaskan hubungan baik antara kerajaan dan rakyat. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Haji Sairin Karno berkata setiap usaha kerajaan adalah demi kebaikan rakyat dan bukannya untuk mengaut keuntungan semata-mata. Beliau yang juga Wakil Rakyat Liawan dan Ketua Bahagian UMNO Keningau berkata pelaksanaan ini merupakan rancangan jangka panjang kerajaan dalam menambah pendapatan negara untuk disalurkan kepada pembangunan rakyat di seluruh negara. Kalau kita tengok di seluruh Sabah, kita hanya ada berapa ribu hotel yang dimaksudkan yang akan dicukaikan. Maknanya kalau dari segi jumlah Sabah, Sarawak tidak banyak. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis berbuka puasa di Kampung Baginda Keningau bagi mengulas mengenai pelaksanaan cukai pelancongan yang akan dikuatkuasakan di seluruh negara oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan berkuat kuasa 1 Julai ini. Cukai pelancongan tersebut dikecualikan bagi pengusaha inap desa, rumah-rumah ibadah dan pusat-pusat latihan. Kerjasama baik yang diberikan pemilik tanah yang terlibat dalam projek PEN Borneo Sabah menunjukkan mereka mengalu-alukan pembinaan lebuh raya berkenaan. Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Datuk Safar Untung berkata, pengambilan tanah untuk projek berkenaan dilakukan mengikut Seksyen 3 Ordinan Pengambilan Tanah. Ini termasuk menilai semula kawasan tanah atau bangunan terlibat di sepanjang jajaran PEN Borneo dan membayar pampasan mengikut nilai semasa tanah. Bagi tanah-tanah biasa yang tidak mempunyai bangunan, ini kita tidak ada masalah. Sebab kita boleh berikan kebenaran masuk kepada kontraktor, kepada PDP, mereka boleh melaksanakan kerja itu. Beliau bercakap kepada pemberita dalam sidang media selepas majlis berbuka puasa anjuran Borneo Highway PDP PHP di Kota Kinabalu. Datuk Safar tidak menafikan penilaian tanah dan bangunan menjadi antara cabaran dalam melaksanakan projek lebuh raya berkenaan. Terdapat jalan-jalan tertentu di sepanjang jajaran PEN Borneo terputus disebabkan ada pemilik tanah yang belum menerima pampasan. Satu pelan tindakan bagi melindungi haiwan terancam harimau dahan Borneo di negeri ini akan dikemukakan oleh Pusat Lapangan Danau Girang DGFC kepada Jabatan Hidupan Liar Sabah dalam masa terdekat. Menurut pengarah DGFC Dr. Benoit Guzens, pelan itu adalah bagi tempoh 10 tahun bermula 2018 hingga 2027 dan dibuat berdasarkan hasil dapatan daripada Bengkel Antarabangsa Konservasi Harimau Dahan Borneo 2017. Antara topik perbincangan bengkel tersebut adalah usaha mengekang kegiatan pemburuan haram harimau dahan Borneo, meningkatkan kesedaran dalam kalangan komuniti serta mewujudkan pusat konservasi spesies berkenaan di Lokawi. Poaching is a threat not only directly to the clouded leopard, especially in Sabah. There is not a huge amount of poaching directly on clouded leopard like it is in Sarawak, for example. But we talked about poaching of their prey,
especially in protected area. It's about a mammal that is an emblem, a flagship for the conservation of all of wildlife in the forests of Sabah and indeed the forests of Southeast Asia. So I think Sabah should be proud and feel a sense of responsibility for this wonderful species. Sementara itu, Ketua Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Hidupan Liar Sabah, Muhammad Sofian Abu Bakar berkata, satu sekretariat juga akan dibentuk bagi memastikan perkembangan pelan tindakan tersebut berjalan lancar. Mereka bercakap dalam sidang media selepas penutupan bengkel antarabangsa konservasi Harimau Dahan Borneo di Kota Kinabalu. Seramai 80 peserta terdiri daripada wakil Jabatan Kerajaan, Badan Bukan Kerajaan NGO, industri pelancongan dan industri sawit hadir dalam bengkel tersebut. Mengambil iktibar bulan Ramadan, pelbagai pihak tampil menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban golongan yang memerlukan selain menceriakan mereka khususnya bagi menyambut kedatangan Aidilfitri tidak lama lagi. Di Beaufort, seramai 143 golongan asnaf dan pesakit sekitar zon lingkungan diraikan serta menerima sumbangan daripada Ahli Parlimen Sepitang Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad di Masjid An-Nur Lingkungan. Ketika berucap dalam majlis penyerahan sumbangan dan majlis berbuka puasa bersama-sama penduduk kampung di zon lingkungan Beaufort, Datuk Haji Sapawi berkata sumbangan ini membuktikan keprihatinan mereka untuk meringankan beban golongan memerlukan dan kurang berkemampuan bertepatan dengan bulan mulia ini iaitu bulan Seribu Rahmat yang memberikan ganjaran berganda untuk sedekah yang dihulurkan. Dalam majlis ini turut dilaksanakan penyerahan kunci siap kerja naik taraf tanah perkuburan kampung lingkungan kepada ketua kampungnya. Turut menyampaikan sumbangan Adun Lumadan Datuk Haji Kamarlin Haji Ombi dan Ketua Pemuda UMNO Sabah Haji Yamani Hafiz Musa yang menyumbangkan duit raya dan beras kepada penerima-penerima bantuan. Sementara di Nanam, Kota Kinabalu, seramai 45 penerima terdiri daripada golongan asnaf menerima sumbangan wang zakat daripada Pusat Zakat Sabah. Majlis penyerahan diadakan di Kampung Inanam Laut, Kota Kinabalu dan disampaikan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna yang juga Wakil Rakyat Sepanggar Datuk Haji Jainab Datuk Ahmad Aid. Dalam majlis ini, Datuk Jainab berharap penyerahan wang zakat itu bukan sahaja dapat meringankan beban keluarga penerima, malah membolehkan mereka membuat persediaan menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Dalam pada itu, Perbadanan Baitumal Negeri Sabah dan Pusat Zakat Negeri Sabah tidak ketinggalan memberikan sumbangan wang zakat kepada 10 orang ibu tunggal. Ibu tunggal ini juga diraikan dalam majlis berbuka puasa di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Selain golongan ibu tunggal, sumbangan berupa sejadah turut diserahkan kepada 5 buah masjid dan 5 surau. Antara masjid tersebut adalah Masjid Al-Hidayah, Masjid Nur Irman, Al-Aqsa, Masjid Ar-Ramadan dan Masjid Kariah. Sumbangan disampaikan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Juhar Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Topuan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Sukarti Wakiman dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Norizan Muhammad Tani. Sementara itu berlangsung di Dewan Seadah Wisma Muiz Kota Kinabalu Iftar Ramadan Anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO. Pada majlis tersebut, pengerusi SEDCO Datuk Seri Haji Nasir Tun Haji Sakaran menyampaikan sumbangan kepada Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu Beringis, Rumah Anak Yatim dan Asnaf As-Sakinah Kinarut dan Madrasah Wakaf Islamiyah Sabah Mawis serta sumbangan duit raya kepada 150 penghuni rumah berkenaan. Turut menerima sumbangan 5 masjid dan surau yang masing-masing berjumlah RM1,000. Antaranya Masjid Kota Marudu, Masjid Al-Ikhwan Taman Kuala Menggatal, Surau SM Lasal Kota Kinabalu dan Surau Al-Jemaah Kampung Biau Bongawan. Kerajaan menyalurkan bantuan kepada semua golongan memerlukan di negeri ini tanpa sebarang diskriminasi kaum dan pegangan agama. Ini terbukti dengan bantuan yang disalurkan setiap kali menjelang perayaan termasuk sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baharu Cina, Deepavali dan Krismas. Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Linda Sen Taulin berkata, sumbangan itu tanda keprihatinan kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat kurang berkemampuan yang layak menerima bantuan berkenaan.
Beliau berucap dalam majlis penyampaian bantuan kepada lebih 100 golongan asnaf dan majlis berbuka puasa di Dewan Serbaguna Kampung Air Sandakan. Program itu bersempena di Jelajah Ramadan RTM 2017 di Sandakan. Hadir sama pengarah penyiaran Sabah Haji Ali Ngasio, Ketua Wanita UMNO Batu Sapi Rahima Asra dan pengurus Sandakan FM Anissa Muhammad Yunus. Sepanjang program berlangsung, pelbagai aktiviti diadakan termasuk memasak bubur lambuk, penyampaian sumbangan dan rakaman rancangan Hari Raya Aidilfitri Sandakan FM Sentuhan Syawal. Umat Islam diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan meniru budaya luar yang kini menjadi tren khususnya bagi generasi muda. Peringatan itu dibuat Pegawai Tadbir Kafah Daerah Beaufort, Ustaz Muhammad Nazmi Masih dalam tazkirahnya di Masjid Kampung Kota Kelias Beaufort. Ustaz Muhammad Nazmi berkata umat Islam seharusnya menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan menghayati tafsiran Al-Quran untuk mencapai kecemerlangan sama ada kehidupan duniawi atau ukhrawi. Sifat muhasabah diri, sentiasa bersyukur dan amalan bersederhana amatlah dituntut dalam Islam selain menjadikan kehidupan bermasyarakat sebagai wadah terbaik untuk bersatu menegakkan syiar Islam. Menurutnya, amalan hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah akan menjadikan umat Islam dihormati sekaligus memperbaiki imej Islam yang tercalar hanya disebabkan tindak tanduk pihak yang terpesong dari ajaran Islam sebenar. Majlis tazkirah yang turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Masyarakat, Wanita dan Keluarga Dato' Haji Azizah Haji Muhammad Dun itu disusuli dengan majlis penyerahan sumbangan duit raya kepada 26 asnaf terdiri daripada anak yatim, ibu tunggal dan warga emas di Kampung Kota Kelias Beaufort. Sangat teruja dan gembira. Itu yang dapat dikongsikan penghuni rumah anak yatim Al-Sakinah, Lokawi, Papar, Yayasan Kebajikan Suria, Tuaran dan rumah anak yatim Al-Aman apabila terpilih mengikuti lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur selama 4 hari 3 malam. Program tersebut disertai 30 anak yatim bertujuan memberi peluang kepada mereka untuk melawat tempat-tempat menarik seperti Menara Kembar Petronas, Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur dan stesen penyiaran tempatan dan Putrajaya. Saya berasa gembira lah sebab ini kali pertama dapat jalan PKL bersama kawan-kawan. Sebelumnya pernah PKL sama keluarga. Tapi kurang lah, tapi kalau kawan-kawan yang hebat lah rasa. Gembira, berpuas hati, seronok lah. Ya, nggak sabar mau naik kapal. Lepas tu ini first time saya pergi KL. Program ini syok, seronok, bagi first time lah naik kapal. Baru first time PKL, rasa gembira lah. Sementara itu, Pengarah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Zon Sabah, Haji Samin Haji Ongki berkata, program julung kali ke luar negeri ini merupakan anjuran bersama Syarikat Penerbangan Malaysia Airlines MAS, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM, Yayasan Kebajikan Suria dan Yadim Zon Sabah. Beliau ditemui RTM sebelum mengiringi penerbangan rombongan lawatan ke Kuala Lumpur di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA Kota Kinabalu. Hadir sama Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarlin Ombi dan Ketua Pegawai Eksekutif Maswing Sendirian Berhad Aminuddin Zakaria. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Sedang berlangsung ketika ini Majlis Penyampaian Sumbangan Hari Raya Program Semai Bakti Peringkat Negeri Sabah, Anjuran Badan Amal dan Kebajikan Isteri Wakil-Wakil Rakyat Sabah Bakisa di Pusat Kraftangan Negeri Sabah Keningau.
Seterusnya pada pukul 8 pagi, program Jelajah Ramadan RTM 2017 dimulakan dengan aktiviti gotong royong memasak bubur di perkarangan Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Bersempena program berkenaan juga, penyampaian sumbangan kepada anak yatim dan majlis berbuka puasa diadakan di lobi kompleks berkenaan pada pukul 5 petang. Manakala 9 pagi, ceramah perniagaan SME bersempena Festival Usahawan Malaysia TMEF diadakan di Sandakan. Akhir sekali pada pukul 3 petang ini, bicara komuniti TN50 Siri 4 Zon Sabah bersama Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan berlangsung di Hotel Tabung Haji Kota Kinabalu. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali bersama Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.